Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidaus Matrang. Memulakan berita malam ini dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada rombongan pengurusi Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Jumaat. Cakap ketika ditemui media selepas kunjungan hormat itu, pengurusi HDC Abdul Yaakob Arbi berkata ini merupakan kunjungan pertama beliau selepas dilantik pada 1 Ogos yang lepas dan bertujuan untuk mendapatkan nasihat daripada Premier Sarawak. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif HDC Fatih Hambali berkata kunjungan hormat ini turut bertujuan untuk menjemput Premier Sarawak ke Majlis Makan Malam Jubli Emas HDC yang bakal diadakan pada November ini di Kuching. Kita sebenarnya mempunyai banyak projek, ongoing projek dan sebagainya, dan saya bersama pengurusi yang berhormat kita telah minta nasihat dan way forward kita untuk kita bukan kita untuk kita meneruskan apa yang telah dibuat oleh HDC dan kita nak buat lebih baik lagi dan meningkat lagi untuk memberikan menyediakan rumah especially untuk B40 dan affordable house untuk rakyat di seluruh Sarawak. Memang kita nak memperkemaskan lagi kita pun insyaAllah dengan pimpinan pengurusi kita yang baru ni, kita rasa kita even kita dah pergi ke ground last 2 weeks untuk melihat perkembangan projek-projek kita di daerah-daerah di seluruh Sarawak. Kita kena pergi insyaAllah. Terdahulu, Premier Sarawak turut menerima 2 kunjungan hormat daripada rombongan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB yang diketuai oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Jack Liam. Seterusnya, kunjungan hormat daripada JX Nippon Oil dan Gas Exploration Malaysia Limited. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbedu Dr. Simon Sinang Badar telah menyerahkan cek dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unit 4 berjumlah RM330,000 kepada 4 buah gereja di kawasan konstituensi beliau. Daripada jumlah tersebut, Gereja Saint Jacobus Kampung Payau, Mawang telah menerima cek berjumlah RM60,000, Gereja Saint Mary Kampung Kakeng menerima cek berjumlah RM70,000 dan RM100,000 masing-masing kepada Gereja Saint Peter Kampung Gahat, Mawang dan Gereja Saint Lawrence Kampung Lobang Batu, Mawang. Menurut Dr. Simon, peruntukan kepada 4 gereja tersebut adalah khusus untuk kerja-kerja naik taraf dan baik pulih bangunan gereja. Justru beliau menasihati supaya ketua kampung dan pengurusi gereja termasuk ahli jawatan kuasa gereja dapat menggunakan peruntukan tersebut dengan sebaik mungkin demi kelancaran projek yang bakal dilaksanakan. Manakala di Bukit Semuja, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus mengumumkan 3 projek mega yang berjumlah RM50.6 juta di kawasan konstituensi Bukit Semuja. Menurut beliau, ketiga-tiga projek mega ini adalah inisiatif kerajaan melalui Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GCKDA. Projek tersebut adalah pembinaan baharu jambatan konkrit Sungai Sadong dari Kampung Hilir Serian ke Kampung Kemayau, membina baharu jambatan konkrit Sungai Sadong dan jalan baru dari Kampung Sorak Melayu ke Jalan Selabi Mentung Merau dan membina baharu lorong pejalan kaki konkrit dari Simpang Kampung Sorak Sumpung ke Simpang Kampung Koran Empanek. Pengumuman tersebut dibuat semasa lawatan kerja beliau ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Semuja pada Rabu. Menurut beliau, ketiga-tiga projek tersebut dijangka bermula pada tahun hadapan atau awal tahun 2025 dan dijangka akan memberi manfaat besar kepada penduduk sekitarnya. Di Kuching pula, Sarawak dikenali sebagai antara salah satu kuasa besar sukan negara dalam beberapa acara sukan yang disertai. Pesuruhjaya Sukan Malaysia PJS Suhardi Alias memberitahu Persatuan Sukan Peringkat Negeri telah memainkan peranan penting dan menyumbang ke arah kejayaan tersebut. Menurutnya, Sarawak juga mempunyai banyak pencapaian dan kejayaan dalam bidang sukan dan ini tidak cukup. Katanya ia harus digerakkan dengan lebih tinggi dan untuk menggerakkan atlet-atlet supaya lebih berjaya dengan memperkuatkan persatuan sukan iaitu di peringkat negeri dan daerah. Beliau berkata demikian dalam sesi Town Hall PJS bersama Badan Sukan di Auditorium Kompleks Belia dan Sukan di Kuching baru-baru ini. Program ini merupakan program pertama di Sarawak yang dihadiri PJS Suhardi Alias semenjak beliau dilantik pada 15 Ogos 2023. Beralih ke perkembangan semasa pilihan raya kecil PRK bagi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak.
Masyarakat Bintulu digesa agar mengenal pasti tanaman komersial selain kelapa sawit bagi memperkasakan sektor pertanian Sarawak. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Wundi Utom berkata, tanaman komersial seperti terong, cili, cangkok manis, melon dan nanas boleh memberi keuntungan berganda sekaligus membantu meningkatkan pendapatan. Tambahnya, kaedah moden termasuk pertanian pintar turut boleh dimanfaatkan bagi meningkatkan pengeluaran pertanian. Beliau berkata demikian dalam program randau bersama Ahli Area Development Committee ADC Taan Pelita Silas Plantation Sdn Bhd di 98 Mart, Jalan Ulus Bau, Bintulu pada Jumaat. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh, Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala, Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Adun Kennedy Cuk Pai Ugon dan Penghulu Bantah Baong. Datuk Seri Dr. Stephen Wundi menambah dengan adanya kemudahan lebuh raya Pen Borneo, hasil tanaman ini dapat dihantar dan dipasarkan ke seluruh Sarawak. Dalam perkembangan lain, Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB itu turut meminta ketua kaum yang hadir agar menyemak senarai nama pengundi dan memastikan penduduk di rumah panjang seliaan mereka untuk turun menunaikan tanggungjawab mengundi pada PRK Dun Jepak pada 4 November depan. Dun Jepak mempunyai 22,804 pengundi dengan 43 orang daripadanya terdiri daripada pengundi awal. Pengundi berdaftar di kawasan Jepak dimohon agar tidak mensia-siakan undi dalam PRK Dun Jepak pada 4 November ini. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, pengundi tegar gabungan Parti Sarawak GPS diharapkan tidak tersalah pilih bagi memastikan momentum pembangunan di kawasan berkenaan diteruskan. Beliau yang juga penolong Bendahari Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB memberitahu meskipun keputusan dalam PRK Dun Jepak kelak tidak akan mengubah kerajaan negeri, namun wakil rakyat yang dipilih mesti selari dengan kerajaan GPS. Saya ingin merayu kepada penduduk di kawasan ini yang mana akan mengundi di SK Setiam supaya turun ramai-ramai mengundi pada 4 hari bulan November ini, hari Sabtu, dan sudah pasti harapan saya ialah mereka akan mengundi GPS. Calon kita saudara Iskandar Turki, calon nombor 2. Dan kita mesti pastikan setiap undi itu akan pergi kepada parti wakil kita, parti GPS. Dan kita hendak pastikan GPS akan menang dengan majoriti yang lebih pada pilihan raya kecil ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa program Desa Cerdas 2023 di rumah Ningkan Bungkong, Sungai Setiam Bintulu pada Jumaat. Hadir sama calon GPS Iskandar Turki dan tuai rumah Ningkan Bungkong. Sehubungan itu, Datuk Dr. Ripin menyuruh penduduk rumah panjang di situ agar tidak mensia-siakan undi mereka kepada parti yang tidak mampu membawa pembangunan di kawasan berkenaan. Dan saya juga berpesan kepada penduduk masyarakat rumah panjang supaya jangan mempersia-siakan undi ini mengundi parti yang tidak akan mampu menolong atau membantu mereka membawa pembangunan dan juga meningkatkan ekonomi, sosioekonomi masyarakat di sini. Pilihlah parti yang mempunyai rekod boleh memberi pembangunan dan juga boleh membantu masyarakat. Jadi jangan sia-siakan undi itu kepada yang parti-parti yang tidak akan membawa apa-apa dan sudah pasti akan merugikan masyarakat di sini. Sekian edisi malam bersama saya Fido Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, ingin kami ingatkan masyarakat awam khususnya warga Dun Jepak agar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRK Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.